Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua rakan serta follower di page FTR Bidadari Solution. Okey, apa khabar anda semua hari ni, di hari Minggu ni? Adakah masih bersemangat? Adakah masih ceria bersama dengan keluarga yang tersayang? InsyaAllah didoakan agar semuanya dalam keadaan yang sihat walafiat, sentiasa ceria, tenang, bahagia. InsyaAllah semua urusan kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Okey, hari ini merupakan sharing ilmu daripada Soleha, hari yang ke-154. Alhamdulillah. Tajuk kita hari ini adalah apakah amalan yang takkan miskin. Kalau kita buat selama-lamanya kita takkan ada kesusahan, kemiskinan. InsyaAllah Allah permudahkan dan memberi barakah dalam kehidupan kita. Okey, sebelum tu jom share dan kongsikan Soleha punya link page live pada petang ini supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat, insyaAllah. Hai Kak Mimi Nur Rahmat. Okey, Alhamdulillah. Hai Ida, Waalaikumsalam. Hai Umi Afan, Kalisha Umaira. Hai Angga Masyita, Waalaikumsalam. Okey, thank you yang tolong share, yang tolong seru, yang tolong panggil kawan-kawan kita untuk mendengar majlis ilmu taman-taman syurga kita di dunia ini. Sebelum tu jom sama-sama kita berselawat dan berdoa semoga Allah merahmati dan memberkati majlis ilmu kita pada hari ini, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa insyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya Mujib. Hai Kak Mariam, hai Kak Syawira. Alhamdulillah. Waalaikumsalam kepada yang memberi salam. Okey, anda tahu tak apakah amalan kalau kita buat Allah janjikan kepada kita, kita tak akan pernah susah, kita tak akan pernah miskin. Okey, yang pertama seperti anda semua sedia maklum, sesiapa yang rajin bersedekah dan rajin menginfakkan harta ke jalan Allah, memang kita akan dikeluarkan daripada kesulitan hidup, daripada kesukaran hidup, daripada mara bahaya dan juga bencana, insya-Allah. Allah telah menjamin mereka yang banyak bersedekah ni, insya-Allah, lagi-lagi ikhlas yang sedekah yang ikhlas dan tangan kiri tak tahu pun tangan kanan tu memberi. Ramai ustaz dan ulama telah menceritakan kepada kita semua bahawa kita sebaiknya bersedekah tu secara sembunyi-sembunyi. Kalau sedekah yang orang tahu tu pun tak salah juga sebenarnya, kalau depends kepada niat. Sebagai contoh macam Ustaz Abid Liu kan, dia sedekah, dia bantu tu untuk menginspirasikan ramai orang. So niat kita ni jangan kita pertikaikan. Hanya Allah yang berhak untuk menilai apa yang kita buat, insya-Allah semata-mata untuk capai redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa yang Ustaz Abid Liu buat tu insya-Allah menjadi inspirasi dan motivasi kepada lebih ramai orang untuk sama-sama membantu serta menjalankan kerja-kerja dakwah, membantu agama Allah, membantu menyebarkan serta memberi manfaat ke seluruh alam, insya-Allah. Dan sememangnya kita lihat ramai orang telah memeluk agama Islam asbab peribadi yang sangat baik, akhlak yang baik. So, itu merupakan salah satu asbab hidayah daripada kebaikan seseorang tu. InsyaAllah Allah akan naikkan darjatnya, Allah akan memberikan syafaat di hari akhirat kelak, dan insyaAllah bakal menjadi penghuni syurga Allah yang sangat-sangat terindah, insyaAllah. So, banyakkan bersedekah. Bersedekah tak akan menjadikan kita miskin. Walaupun kita tak ada harta ketika itu, sedekahkanlah apa yang kita ada, apa yang kita sayang, apa yang kita punya. Walaupun kita sedekah ilmu, sedekah keringat, sedekah senyuman, itu pun dalam kategori sedekah. Mudah sangat cara nak bersedekah kan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua,
kita tak akan miskin selama-lamanya andai dalam dada kita ni sentiasa penuh dengan ilmu agama, ilmu akhirat, ilmu mengenal Allah. Dalam dada kita sentiasa ada Allah dalam hati kita dan kita berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Hidup kita dalam sehari, kalau kita tak baca Al-Quran pun kita rasa down kan. Kalau kita tak baca Al-Quran, ibarat kita ni hidup ni tak ada semangat. Sebab tu seseorang kalau dia ada masalah, ada kesukaran hidup, caranya adalah dirikan solat, mengerjakan ibadah-ibadah sunnah, dan insya-Allah jangan lupa untuk buka Al-Quran. Kerana di dalam Al-Quran ada mukjizat yang telah Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Al-Quran ini adalah penawar kepada segala kesulitan hidup, segala masalah. Al-Quran ni adalah ubat dan juga vitamin kepada hati kita. Kalau hati kita rasa gundah gulana, hati kita rasa kosong, baca Al-Quran. Kerana Al-Quran terdapat kebahagiaan yang kita inginkan. Lagi banyak kita baca Al-Quran, lagi banyak kebahagiaan dan ketenangan yang akan Allah berikan. Okey, yang ketiga, lagi apakah amalan lain yang boleh menyebabkan kita dibanjiri rezeki melimpah ruah, kehidupan sentiasa barokah, adalah setiap hari amalkan bacaan surah Al-Waqiah. Kita memang, anda semua pun memang dah pernah dengar kan, kalau kita selalu amalkan dan lazimi baca surah Al-Waqiah, insya-Allah fadilat bila baca surah Al-Waqiah kita tak akan miskin selama-lamanya. Sebabnya surah Al-Waqiah ni insya-Allah ada fadilat-fadilat tertentu, dan walaupun surah Al-Waqiah ni tak ada berkisar pasal kekayaan ke apa, cuma berkisar tentang hari kiamat, sebenarnya itu adalah peringatan Allah. Sebagaimana bila hati kita selalu mengingati mati, hati kita selalu mengingati Allah, insya-Allah di situlah hadirnya rezeki yang tak disangka-sangka, dan Allah mendakap erat serta memegang erat hati kita daripada tersungkur ke kancah yang tidak diingini. Sentiasa iman kita ni dipelihara, sentiasa dalam hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey, yang seterusnya, kalau kita tak nak miskin selama-lamanya, selalulah amalkan selawat. The powerful of selawat memang sangat-sangat terbukti. Bila kita berselawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mesti kita rasa tenang kan? Rasa tenang, rasa damai, dan semua urusan kita pun memang soleh perasan. Kalau dalam sehari tu, kalau asyik membaca selawat je, Allah permudahkan urusan sehari-harian kita. Even kita suri rumah ke, even kita bekerja dekat luar ke, andai kata kita selalu hidupkan selawat dalam diri kita, kita selawat dalam hati ke, kita selawat di bibir kita basahkan bibir kita dengan selawat dan zikrullah, insya-Allah hati kita sentiasa bersyukur, memuji-muji Allah Subhanahu Wa Taala, dan rasa ketenangan yang teramat sangat, insya-Allah. Betul kan? Umi Afan Kalisha Umairah bila sejak masuk FTR ni dah istiqamah baca surah Al-Waqiah setiap hari. Tahniah puan, alhamdulillah. Semoga terus mendapat redha dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey, tu selawat. Okey, yang seterusnya, kalau kita tak nak hidup kita susah, tak nak miskin selama-lamanya, hendaklah kita hidupkan Asmaul Husna. Sebab tu dalam circle tim Soleha selalu suggest kepada tim Soleha, pagi-pagi energy booster tu mesti dah sebut nama Allah. 99 nama Allah tu kita hayati maksud dia. Sebab the powerful of Asmaul Husna, contohlah kita sebut Ar-Rahman, Allah Maha Pemurah, Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang. Di situ bila kita hayati maksud satu persatu nama-nama Allah ni, masya-Allah, subhanallah, sangat-sangat menginsafkan diri kita, dan kita tahu hanya Allah yang Maha Kuasa, hanya Allah yang Maha mentadbir segala isi alam ini. Sebab tu segala urusan kita, jangan kita bergantung kepada makhluk, tetapi hanyalah bergantung dan memohon hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Maha Satu, Allah Maha Agung, hanya Allah yang mampu memperkenankan dan memakbulkan doa hamba-hambanya. So doalah dengan penuh yakin, doalah dengan penuh tawaduk, fokus hati kita, tawajuh. Tahu fokus di hati kita tu macam mana? So dekat sini, kita bila kita lafazkan nama-nama Allah tu, kita rasa seronok, rasa
terasa kebesaran Allah, terasa keagungan Allah tu. InsyaAllah siapa yang sentiasa menyebut nama Allah di hari akhirat kelak akan mempermudahkan urusannya, akan membuka jalan-jalan rezeki yang tak disangka-sangka, akan memudahkan serta memberi kebahagiaan dan juga ketenangan dalam rumah tangganya, insya-Allah. Lagi, apakah amalan yang kita bila kita lakukan kita tak akan miskin selamanya? Adalah berbakti kepada orang tua. Sebab tu semalam Solia belajar daripada Cikgu Nora, ada 8 pintu syurga. Salah satunya adalah pintu khas untuk mereka yang berbakti kepada kedua ibu bapa. So memang tak disangkal lagi, dan memang tak boleh kita nak kata tidak. Sesiapa yang berbakti kepada ibu bapa ni, memang Allah akan angkat darjahnya dan dia dibenarkan untuk masuk ke pintu khas, iaitu pintu yang berbakti kepada ibu bapa. So jangan kita rasa penat, jangan kita merungut, marah-marah ibu bapa kita yang dah telah uzur, tak mampu untuk mengurus diri sendiri, insya-Allah. Tetapi kalau ibu bapa yang dah sihat, ibu bapa yang tak ada penyakit, masih mampu urus diri sendiri, kita jangan lupakan juga. Selalulah telefon, selalulah bertanya khabar, selalulah bagi duit bulan-bulanan. Sebab rahsia almarhum Siti Sarah sentiasa dalam kasih sayang Allah, sentiasa dapat husnul khotimah hingga akhir hayatnya. Sebabnya salah satunya adalah kerana arwah sentiasa melebihkan kedua ibu bapanya, kedua mertuanya, insya-Allah. Sebab kita takkan miskin bila mana kita baik dengan keluarga mertua, bila mana kita tak berkira-kira dengan mereka, insya-Allah Allah tu Maha Adil. Allah tu akan memberikan barakah dan juga rezeki yang sangat hebat luar biasa. InsyaAllah balasan syurga milik dirinya, insyaAllah. Okey, dan yang terakhir, bila mana kita selalu melakukan solat duha, solat tahajud, solat-solat sunat, solat nafil, insyaAllah di situlah kita akan beroleh ketenangan hati dan sentiasa akan mendapat rahmat dan kasih sayang Allah. Takkan miskin selama-lamanya. Sebab seseorang tu memang dianjurkan untuk buat solat duha untuk menzahirkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab janji Allah dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur, Allah akan tambah nikmat berganda-ganda kepada dirinya. So, nikmat apa lagi yang perlu kita dustakan? Bersyukur. Allah bagi sedikit ke? Allah tak bagi apa-apa ke? Tetapi Allah pasti bagi. Udara yang kita hirup ni, cahaya matahari yang kita dapat hari-hari, nafas kita ni, nafas kita yang kita hirup, oksigen yang kita dapat ni, nikmat iman Islam yang memang kita lahir-lahir dah tentu Islam. Sebab tu kita bersyukur sangat. Bersyukur sangat dilahirkan sebagai Islam. Bersyukur sangat ada kawan-kawan yang baik di sekeliling kita. So orang yang bersyukur ni, Allah akan tambah nikmat. Jangan merungut, jangan komplain, jangan compare hidup kita dengan orang lain, tetapi bersyukur. Tetapi kita boleh tiru basi dan kita boleh tambah baik untuk menjadi orang kata mendapat rezeki yang hebat luar biasa tu dengan bila kita upgrade ilmu, kita upgrade amalan kita upgrade ibadah kita, insya-Allah. Hai, waalaikumsalam Kak Julie Masyitah. Tak apa yang baru masuk tu nanti boleh relive balik kemudian. So jaga amalan kita. Jangan bila kita semakin hari semakin teruk, tetapi biarlah kita berubah sedikit-sedikit dan istiqamah dalam amalan kita. Sebab bila kita lihat kisah-kisah penghijrahan orang lain tu, apa yang Allah pandang adalah istiqamah dia. Apa yang Allah pandang adalah usaha dia. Walaupun tak secara drastik, tak tutup aurat sempurna, daripada tak pakai tudung terus kepada pakai tudung. Walaupun tudung tak berapa labuh lagi, tetapi sekurang-kurangnya kita mencuba untuk berubah. Dan akan improve dari semasa ke semasa. Inilah proses hijrah. Inilah proses istiqamah. Allah memandang setiap usaha kita ni. Usaha kita untuk istiqamah dan berhijrah tu adalah satu proses yang bukan mudah. Tetapi hanya jiwa yang kental, penuh dengan semangat, insya-Allah tak akan peduli orang kata apa, orang ejek apa. Kau berubah tu sebab apa? Kau berubah tu sebab kau dah nak tua kan? So kita tak boleh nak cakap macam tu. Tetapi
Banyakkan sangkaan-sangkaan baik kita kepada Allah, kepada orang sekeliling kita. Yang penting kita doakan dia agar Allah berikan dia hidayah, agar Allah tetapkan iman dia, Allah tak bolak-balikkan hati dia. Sebab hijrah ni serta hidayah ni adalah satu anugerah. Anugerah dan hadiah Allah yang paling mahal. Takkan boleh kita beli dengan wang ringgit. Hidayah tu hanya khas untuk yang Allah pilih. Hidayah tu khas kepada mereka yang bertuah yang Allah pilih untuk mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So insya-Allah sama-sama kita istiqamah, capai redha Allah, jangan putus asa, jangan give up, jangan down, teruskan berusaha, teruskan bangkit berjuang hingga ke nafas yang terakhir insya-Allah. So sama-sama kita mendoakan antara satu sama lain agar semuanya dipermudahkan urusannya dunia dan akhirat insya-Allah. Okey, sekian sahaja perkongsian Solehah hari ini. Segala salah dan silap harap dimaafkan. Solehah juga insan biasa, yang baik hanyalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.